Puan Pasu memang diakui suasana ekonomi memang mencabar, belum sampai ke tahap gawat ataupun yang disebut oleh Yang Berhormat Temerloh semalam merudum yang telah diulas oleh Menteri Ekonomi dan juga Menteri MITI. Melihat kepada kedudukan ekonomi, kita lihat kepada keseluruhannya. Ya, soal penurunan atau penyusutan nilai ringgit, soal pengurangan atau penurunan prestasi perdagangan, tetapi juga pertumbuhan ekonomi, penurunan inflasi, penurunan kadar pengangguran dan penambahan pelaburan. Jadi kalau dilihat dalam konteks itu, kita masih bertahan walaupun saya setuju dengan Kubang Pasu bahawa mesti ada langkah-langkah susulan diambil. Bagi mitigasi tren penurunan nilai ekspor, Matrade di bawah MITI merangka beberapa langkah, ya, termasuk meningkatkan ekspor juga kepada negara-negara baru, termasuk isu minyak sawit, E&E, elektrik dan elektronik, produk otomotif dan lain-lain. Kemudian melalui 46 pejabat luar negara ditingkatkan, termasuk melalui pameran perdagangan seperti OGA, Oil and Gas Asia, MIHAS, Defence Services Asia, International Green Tech dan Eco Products Exhibition. Kemudian destinasi ekspor juga diperluaskan ke pasaran yang bukan tradisional, Asia Tengah, Latin Amerika, yang melihatkan peningkatan, umpamanya ekspor ke pasaran Asia Tengah dan Latin Amerika pada tahun ini meningkat 24.7% di Asia Tengah dan 2.3% di Latin Amerika. Melalui kerjasama kita dengan Arab Saudi khususnya dan UAE, dipersetujui supaya kedua-dua negara termasuk Mesir dijadikan hub untuk kita meningkatkan ekspor ke negara-negara di Afrika. Kemudian program pembangunan pengekspor juga ditingkatkan. Saya akan berikan secara betul seluruh detail kerana mengambil sedikit masa. Kemudian agenda ekspor e-dagang yang rentas sempadan, Matrade Digital Trade Platform. Kemudian yang saya anggap penting Yang Berhormat dan Tan Sri ialah kecepatan kelulusan yang kadang-kadang memang mengambil sedikit waktu, dan saya telah minta supaya Menteri MITI menjadi penyelaras utama dalam memastikan semua kelulusan di peringkat persekutuan, dan saya telah sampaikan kepada semua Menteri Besar, Premier dan Ketua Menteri untuk juga bekerjasama menyegerakan kelulusan. Kerana dari feedback yang kita dapat, ya, dari Amazon, Google, Geely, Rongsheng, termasuk Elon Musk, semua dipersetujui kelayakan, insentif, tenaga profesional, tetapi teguran mereka ialah kadang-kadang tahap proses kelulusan itu agak lebih perlahan ketimbang beberapa negara termasuk Vietnam. Kemudian kita sediakan dana ekspor perkhidmatan, geran bayaran balik untuk meningkatkan ekspor perkhidmatan yang dapat tinggi. Baik, lawatan kerja ke New York yang kita tumpu pada beberapa syarikat besar, ya, yang umpamanya peranti perubatan, sektor E&E dan sektor jentera dan peralatan 4.7 bilion ringgit. Dua projek E&E dan sektor jentera dan peralatan berpotensi nilai 2.74 bilion dijangka siap menjelang akhir 2024. Projek peranti perubatan 2 bilion ringgit bermula dan berterusan sehingga 2031. Ke UAE ini lebih berhasil kerana komitmen Sheikh Mohammed Zaid secara langsung. Sehingga hari ini sudah 2 rombongan daripada UAE ke Malaysia
untuk ambil tindakan susulan. Ini agak lebih paling pantas. Ini termasuk senaga boleh baru Mazda dengan jumlah 38.1 bilion ringgit. Ini bukan MOU, ini sudah komitmen ya. Permulaan projek ini, yang itu satu. Keduanya, soal maintenance, repair and overhaul aero angkasa bagi jet perniagaan berjumlah 710 juta ringgit. Dan syarikat Mazda sudah pun kemari dan meneruskan perbincangan untuk tindakan pelaksanaan. UAE ketika ini adalah pelabur terbesar Malaysia dari Asia Barat. Dan pelaburan UAE yang telah dilaksanakan sehingga kini sudah mencecah 1.4 bilion ringgit. Ke Arab Saudi, PIF dan Aramco telah pun bersetuju untuk menambah pelaburan mereka di Pengerang dan sudah memutuskan supaya mesyuarat lembaga mereka akan diadakan di Malaysia. Lembaga Aramco ini melibatkan 3 menteri utama Kerajaan Arab Saudi dan juga penlibatan Public Investment Fund dengan khazanah yang dimulakan. Aramco bercadang untuk datang ke sini 2 minggu daripada tempoh lawatan saya ke Arab Saudi, maknanya dalam minggu depan untuk bermesyuarat dengan Petronas. Jadi saya nak jelaskan ini bukan MOU seperti yang dibimbangkan oleh beberapa ahli Muhammad, kerana tindakan susulan telah bermula seperti mana projek Geely di Tanjung Malim. Dia datang untuk melaksanakan, bukan lagi MOU. MOU itu ditandatangani awal, tetapi pelaksanaan dan mereka dah datang sendiri dan saya bersama Menteri Besar dan Menteri MITI telah pun ada di Tanjung Malim pada ketika itu. Yang pertama soal pengumuman, dia bedakan di antara memorandum persefahaman yang ditandatangani dengan projek yang diluluskan dan tindakan diambil. Jadi dia 3 memorandum persefahaman. Jadi kadang-kadang angka itu kita sebut memorandum persefahaman. Tapi saya setuju memorandum persefahaman itu tidak semestinya dan keseluruhannya dilaksanakan. Jadi itu yang pertama. Dan kalau dia serius, ada kelulusan. Jadi ada kelulusan. Dan ketiganya tindakan. Yang saya sebut umpamanya 10 bilion yang di Tanjung Malim itu adalah tindakan. Memorandum telah sign, kelulusan telah dibuat dan tindakan telah diambil. Bila saya sebut Mazda yang projek 10 bilion itu sudah ditandatangani dan kelulusan telah dibuat dan mereka sudah datang untuk program pelaksanaan. Tetapi ada projek-projek yang diumumkan, saya setuju dengan Kubu Pasu bahawa yang belum ada mendapat kelulusan. Jadi angka-angka itu kadang-kadang berubah ikut bulan, mengikut kelulusan dan akan diumumkan oleh MITI. Tentang Bumiputera, kita tegas walaupun ada CPTPP, tapi ia tidak mengganggu sebab seperti mana disebut dalam Belanjawan Madani baru-baru ini, program Bumiputera itu terus diberi peningkatan. Cuma pendekatannya agak berbeza. Daripada umpamanya memilih beberapa syarikat, kita telah memberikan ruang supaya diperluaskan peluang tersebut. Nilai ringgit memang mengalami penyusutan dan ini melibatkan seluruh negara, bukan saja negara-negara, bukan saja Malaysia. Yang paling parah seperti kita sebut, yen makan renminbi, dan sebab itu penyelesaiannya itu melalui de-dollarization. Umpamanya setiap kali ada gesaan pandangan akan naik kadar faedah oleh Fed, terus memberi kesan. Dan trend seperti saya sebut di sini bulan lalu di Amerika 5.5% dan kita masih kekal OPR dan tidak meningkat. Ada pandangan-pandangan ahli ekonomi untuk memperkuat nilai ringgit, kita naikkan OPR. Tapi kita kena beri pandangan, nak naik OPR itu apa alasannya? Kerana inflasi kita turun. Kerana pengangguran kita turun. Kerana tidak dapat tarik pelaburan meningkat.
Jadi sebab itu dan apakah kesannya? Kesannya mungkin kepada peniaga-peniaga kecil. Jadi kita hanya naik bila keadaan ekonomi menuntut sedemikian. Jadi sekarang ini tidak ada keperluan itu dan maknanya kesan pada ringgit. Walaupun ringgit itu tidak sepenuhnya menurun, dia naik sedikit semalam, hari ini belum tahu. Jadi dan kesan daripada tindakan Fed Amerika. Sebab itu saya kata penyelesaian jangka pertengahan dan panjang adalah de-dollarization. Mengurangkan ketergantungan kepada dolar dalam perdagangan. Apakah ini mudah? Tidak. Tetapi apakah ia tidak mungkin? Tidak juga. Sebab dengan negara China, perdagangan kita yang tinggi, ya, hampir 1 trilion, 25%, maknanya puluhan bilion ringgit itu dalam ringgit dan RMB. Dengan Indonesia 18%, dengan Thailand sekitar begitu, 18-20. Jadi baru 3 negara. Kita sudah bincang juga dengan negara Arab untuk memulakan yang saya katakan de-dollarization. Tapi baru kita berjaya besar hanya dengan 3 negara. Sebagai jangka panjang untuk mempertahankan ringgit. Silakan Yang Besar. Terima kasih Tan Sri Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Tambun. Saya memuji langkah kerajaan apabila kita